أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali dalam siri kelas Duha Fiqh Muamalat Bersiri. Hari ini insya-Allah kita akan bincang ataupun kita akan belajar bersama-sama berkenaan dengan topik iaitu larangan gharar, ya, larangan gharar. Gharar, ya, apa dia gharar nanti saya akan uraikan sebentar lagi insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu keadaan negara kita, keadaan wabak pun semakin menjadi meruncing, tapi kita jangan risau tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Kalau kita risau saja tuan-tuan, ya, tak ada apa yang boleh kita lakukan. Risau tu, dan sebaik-baik risau ialah melakukan sesuatu, ya, untuk menghilangkan kerisauan. Kadang-kadang risau tu tak dapat dihilangkan, ya, tak dapat dihilangkan, tapi kita kena lakukan sesuatu. Kita belajar ilmu, ya, ilmu baru, ilmu lama, kita ulang kaji, dan kita berdoa kepada Allah supaya dijauhi kita daripada wabak, jauhi kawan-kawan kita, negara kita daripada wabak, dan bagi negara kita jadi stabil dan sebagainya. Supaya rahmat Allah selalu datang kepada kita, kepada kawan-kawan kita, ya, kepada masyarakat kita dan juga kepada negara kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh sekarang ni tarik selimut, tidur balik dan sebagainya, sebab hari ni hari Ahad. Lainlah pada orang-orang di Johor, Kelantan dan Terengganu, mereka tak boleh tariklah selimut sebab mereka hari ni hari bekerja. Kita boleh tarik selimut, kita boleh duduk diam, buat tak tahu dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, yang bersama-sama saya hari ini, Tuhan dah pilih kita. Sebenarnya Tuhan pilih kita. Daripada benda-benda lain, benda-benda tak elok, benda-benda kurang elok yang kita boleh buat, ya, tapi Allah pilih kita untuk hadir majlis ilmu ni. Majlis ilmu ini walaupun kita tak sama secara fizikal sebab keadaan tertentu, PKP dan sebagainya, ya, majlis ilmu ini adalah seperti taman-taman syurga. Taman-taman syurga. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan nak merasakan taman syurga, datanglah majlis ilmu. Seperti macam yang kita buat sekarang ini. Nabi SAW selalu kata, ya, Nabi lalui, Nabi kata ini adalah seperti taman-taman syurga. Jadi bila sahabat tanya, apa dia taman syurga tu? Itu majlis ilmu lah, Nabi cakap. Jadi kalau tuan-tuan dah biasakan diri dengan menghadiri majlis ilmu, tuan-tuan dan puan-puan dah biasakan diri dengan syurga, insya-Allah kita mendekatkan diri kepada syurga. Ya. Dan Nabi SAW juga bersabda, maksudnya lebih kurang, kalau kita nak meningkatkan keberangkalian untuk pergi syurga, kita hadir majlis ilmu. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab orang yang banyak hadir ilmu, walaupun ilmu tu dia dah tahu ke sebagainya, ilmu tu dia tak tahu sebagainya, dia akan belajar sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dia dekat, bila dia dekat dengan Allah, apa yang Allah tak suruh, yang Allah larang, dia tak buat. Ya, bila Allah suruh, ya, dia buat. Jadi dia mendekatkan diri kepada syurga. Walaupun tidak garanti nak masuk syurga, tapi cukuplah untuk kita mendekatkan diri kepada syurga, mendekatkan diri kepada syurga dan meningkatkan keberangkalian kemungkinan untuk masuk syurga. Baik, kita sambung, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak tanya, kita ni yang mana sebenarnya? Ya, kita ni yang mana sebenarnya? Ya, kita tahu apa yang kita tahu, kita tahu apa yang kita tak tahu. Kita tahu tak? Apa yang kita tahu? Cuba tanya. Kita tahu tak apa yang kita tak tahu? Kita tahu tak? Kalau kita nak tahu apa yang kita tahu apa yang kita tak tahu,
bermakna kita ni orang berilmu, orang yang selalu belajar. Bila orang selalu belajar, dia tahu apa yang dia tahu. Macam tu dia kata, betul tak? Ya? Ataupun dia kata, oh yang tu saya tak tahu. Oh betul ke macam tu? Bila orang belajar dia selalu cakap macam tu, betul tak? Ya? Jadi kita kena selalu belajar sebab kita akan dapat tahu kebanyakannya apa yang kita tak tahu. Ya? Jadi orang yang berilmu ini ialah orang yang tahu apa yang dia tahu apa yang dia tak tahu. Nampak tak? Perkataan pertama ialah kita tahu. Bila kita tahu maksudnya dia berilmu. Dia ada ilmu tentang apa yang dia tahu, dia ada ilmu apa yang dia tak tahu. Sebab tu ulama-ulama mengatakan, lagi banyak orang tu tahu, lagi banyak dia risau. Lagi banyak orang tu tahu, lagi banyak dia risau. Kenapa? Dia risau tentang apa? Bila dia tahu apa? Dia tahu tentang akhirat, dia tahu tentang neraka, dia tahu tentang dosa, dia tahu tentang padang mahsyar, dia jadi risau. Bukan maksudnya dia tak gembira, dia gembira juga, tapi dia kebanyakan masanya dia akan risau. Risau apa? Kalau aku buat ni betul tak? Kalau aku buat ni berdosa tak? Allah suka tak? Dia risau. Dia risau macam tu. Dia tak terlalu gembira, lompat sana, saham sini, apa benda. Dia nampak macam tak risau langsung. Baik. Maaf ini tersilap. Baik. Lain pula dengan orang yang tidak tahu apa yang dia tidak tahu dan tidak tahu apa yang dia tahu. Ini orang yang tak berilmu. Dia tak tahu apa yang dia tahu. Dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Lagi teruk, dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Sebab apa? Dia tak belajar. Bila dia tak belajar, dia tak tahu apa yang dia tahu, dia tak tahu apa yang dia tidak tahu. Tetapi dia rasa apa? Dia tahu semua. Orang macam ni dia tahu semua. Dia tahu Islamic banking, dia tahu pasaran saham, dia tahu repair kereta. Dia rasa dia tahu semua. Dia tahu macam mana nak belah perut untuk bawa keluar limpa dan semua. Dia tahu semua. Dia rasa dia tahu semua. Sebab dia tak belajar. Sebab itulah kita kena make sure kita di tahap yang pertama. Kita tahu apa yang kita tahu, kita tahu apa yang kita tidak tahu. Bahaya sangat orang yang kategori yang ke bawah tu. Dia tidak tahu apa yang dia tahu, dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Inilah apa yang Imam Syafi'i kata, aku tak berdaya untuk berdebat dengan 10 orang ni yang tidak ada landasan ilmu. Inilah, semua dia tahu. Bahaya dia tak tahu apa pun. Dia bercakap, bumbang. Sebab apa? Bila kita ajar dia belajar, dia tak mau. Dia kata dia dah tahu dah. Wahai dia tak tahu. Kita nak kata dia tak tahu, dia pun tak tahu, dia tak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ya, Allah bawa kita kepada satu majlis ilmu supaya kita tahu apa yang kita dah tahu, supaya kita tahu apa yang kita tak tahu. Walaupun kita tahu apa yang kita dah tak tahu, kita tahu apa yang kita tahu, dia akan mantapkan lagi ilmu kita tu. Sebab apa? Banyak sangat manusia sekarang ni, ya, kita cakap sesuatu pasal agama, dia rasa macam dia tahu macam-macam. Wahai kita nak kata, kamu sebenarnya tak tahu ni. Dia bila kita kata dia tak tahu pun, dia tak tahu yang dia tak tahu sebab dia tak pernah belajar. Dia rasa dia tahu semua. Dia duduk tepi jalan, dia cakap ilmu ni, ilmu politik, ilmu ni. Wahai kita tahu, dia ni sebenarnya tak tahu. Sebab apa kita tahu dia tak tahu? Sebab kita ada ilmu. Ya, itulah tuan-tuan dan puan-puan, ya, pentingnya belajar ilmu. Ilmu tu orang kata apa? Terlalu banyak, terlalu besar. Ilmu yang Allah beri kepada kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, ibarat satu lautan. Lautan itu adalah ilmu Allah. Lautan itu adalah ilmu Allah. Ilmu yang Allah bagi pada kita tu banyak mana tuan-tuan? Kalau ikut lautan tu, ilmu Allah. Ialah apabila kita celup jari itu, kita keluarkan tu air yang melekat. Air yang melekat di jari kita itu sajalah ilmu Allah yang bagi pada kita. Itu pun dah banyak sangat, yang banyak yang kita tak tahu. Baik, kita sambung. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam akad ataupun dalam jual beli aktiviti muamalat, ya, ada 8 perkara utama yang tidak patut syariah. Yang pertama ialah riba, kita dah belajar. Yang kedua ialah maisir ataupun judi, kita dah belajar minggu lepas. Gharar, ketidakpastian. Najash ialah bidaan palsu ataupun lelongan palsu. Ya. Ihtikar tu apa? Ihtikar tu adalah sorok ataupun monopoli. Panjang umur kita akan belajar apa dia sorok, monopoli. Ya. Kadang-kadang orang ingat dia tahu bila kita bercakap tentang barang-barang ceplak, dia kata Astro tu monopoli. Dia tak tahu apa dia monopoli. Tapi kalau kita kata main monopoli, dia tahulah sebab dia tak berilmu. Ya. Ikrah, paksaan dalam jual beli, dalam akad pun dilarang Islam.
Ya. Jahalah maksudnya ketidakpastian pada harga. Hari ni harga ni, besok harga lain, pada orang ni harga lain, pada orang lain pula harga lain. Itu dilarang Islam juga. Dan rubnun adalah tipu harga, ada helak untuk menipu harga dan sebagainya. Tak banyak unsur-unsur tidak patuh syariah dalam muamalat. Cuma 8 je yang besar sekali, ya. Kenapa tuan-tuan? Yang lain semua harus. Jangan buat yang 8 ni je. Jangan buat yang 8 ni. Ya. Jadi bila kita belajar larangan riba, larangan maisir, larangan tu, selain daripada semua larangan ini boleh buat. Ya, baik. Jadi kita telah selesai belajar tentang riba dan judi, dan insya-Allah hari ini kita akan belajar tentang gharar, ya, gharar. Baik. Berkenaan dengan asas-asas akad dalam Islam, Islam amat menitik beratkan keadilan untuk semua perkara. Bukan saja adil untuk orang Islam, adil juga kepada bukan Islam. Bukan saja adil kepada orang Islam dan bukan Islam, adil juga kepada binatang. Ya, bukan saja adil kepada orang Islam, bukan Islam, binatang, adil juga kepada apa? Kepada pokok-pokok, kepada environment dan sebagainya. Keadilan tu ada. Sebab itulah agama Islam itu adalah rahmatan bil apa? Rahmatan lil alamin. Islam ini apa dia? Islam ini adalah rahmat kepada sekian alam. Sebab itu dalam Islam, adil itu bermaksud patuh kepada perintah Allah. Adil bukan maksudnya ya pembahagian sama rata, itu bukan adil, ya. Adil bermaksud patuh kepada Allah, patuh kepada hukum-hukum Allah, patuh kepada undang-undang Allah. Keadilan dalam bermuamalat bermaksud setiap pihak mendapat hak serta memikul tanggungjawab masing-masing berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keadilan dalam muamalat maksudnya setiap pihak ya mendapat hak masing-masing, ya, serta memikul tanggungjawab masing-masing berdasarkan perintah Allah. Ya, apa hak kamu? Kalau kamu buat intellectual property, hak kamu apa dia? Hak orang yang memakai, hak orang yang berlesen apa dia? Dan sebagainya. Semua ada dan termeterai dalam Islam. Baru-baru ini saya menulis berkenaan dengan isu ciplak. Ramai orang pun tak faham pasal intellectual property ataupun hak cipta intelek ataupun harta intelek. Ramai orang tak faham, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, mereka ingat hak intelek ini, hak cipta intelek ataupun harta intelek ini adalah satu daripada barat. Tidak, tuan-tuan. Hak intelek adalah harta persendirian. Harta persendirian. Dia cipta sesuatu, ya, dia bagi lesen orang pakai. Dan orang tak faham. Lepas tu orang beli Android box, dia stream gila-gila. Dia kata ini Yahudi punya boleh. Oh, Yahudi pun ada hak dia dalam Islam. Orang bukan Islam pun ada hak dia dalam Islam. Jangan ingat orang Islam saja ada hak. Agama Allah ni untuk sekian alam. Jadi kehadiran gharar menyebabkan risiko kerugian yang berlebihan dan menyebabkan ketidakadilan serta kezaliman. Jadi kenapa dilarang gharar itu? Ialah kerana risiko kerugian itu adalah begitu tinggi dan menyebabkan ketidakadilan. Tidak adil maksudnya zalim. Tidak adil maksudnya zalim, ya. Zalim maksudnya apa? Zalim adalah berlawanan dengan perkataan adil. Adil adalah patuh kepada perintah Allah. Zalim maksudnya apa? Dari segi Al-Quran, zalim maksudnya tidak patuh, langgar perintah Allah, engkar perintah Allah. Apa itu gharar? Baik. Berasal daripada perkataan al-nuqsan, ya, al-nuqsan iaitu berkurangan. Bila berkurangan, dari segi literalnya maksud gharar ialah al-nuqsan. Dalam bahasa Arab juga disebut gharad al-naqah, ya. Gharad al-naqah dalam bahasa Arab iaitu membawa maksud telah berkurangan susu unta itu. Bila susu unta kurang dia panggil gharad al-naqah ataupun gharar, ia kurang. Menurut bahasa Arab, perkataan gharar mengandungi beberapa makna. Yang pertama sekali al-khatar. Khatar, ya, khatar maksudnya bahaya, pertaruhan, gantian atau habuan. Ataupun al-khida yang bermaksud menipu dan memperdaya. Orang menipu pun dipanggil gharar. Ataupun al-jahl. Jahal tidak mengetahui. Bukan orang tu tak tahu. Yalah orang tu tak tahu dapat apa, tak tahu harga berapa, dan tak tahu jadi apa. Semua itu dipanggil gharar. Jahal, bahasa Melayu kita panggil apa? Jahil, betul tak? Jahil. Jahil maksudnya orang tu atau seseorang itu tidak tahu, dia jahil, ya. Baik, kita sambung. Takrifan sarjana klasik mengenai gharar. Kita cerita sikit apa takrif gharar dengan ulama klasik. Ulama klasik ialah ulama yang terdahulu.
Ibn Abidin mengatakan gharar maksudnya syak akan kewujudan barang sama ada dapat atau tak dapat barang yang dibeli. Dia pun tak tahu nak dapat ke tak dapat. Dah bayar tapi tak tahu. Itu dipanggil gharar. Ibnu Hazm mengatakan gharar ialah jahalah, jahalah, ya, ketidaktahuan. Jahalah perkataan daripada perkataan jahil, tak tahu, ya. Jadi jahalah adalah ketidaktahuan barang yang dijual, pembeli tidak tahu apa yang dibelinya. Penjual juga tidak tahu apa yang dibelinya. Ya, dia tak tahu barang dia jual apa, dapat apa, dia pun tak tahu. Itu dipanggil jahal. Bagi duit tak tahu apa nak dapat. Itu dipanggil apa? Gharar. As-Sarakhsi mengatakan bahawa gharar adalah sesuatu yang membawa kepada akibat yang tersembunyi dan tidak diketahui. Ketidaktentuan, tak tahu. Ya, kita dah bayar, bila nak dapat tak tahu. Ya, bila nak dapat tak tahu, orang kata apa, bentuk mana tak tahu, bayar aja dulu. Ya, itu. Ataupun ya, kita dah dapat harga berapa tak tahu. Benda itu tersembunyi. Kita tak tahu. Itu dipanggil gharar. Dan sarjana ataupun ulama contemporary daripada Profesor Yusuf Al-Qaradawi mengatakan gharar adalah jual beli barang yang tidak diketahui dan tidak ditentukan dengan jelas sesuatu barang dagangan tersebut. Tak jelas sangat apa nak dapat, harga berapa, kuantiti berapa, kualiti berapa, kita pun tak tahu. Ya, kualiti apa pun kita tak tahu. Jadi Profesor almarhum Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili, ini ulama besar fiqh daripada Syria, mengatakan bahawa gharar adalah satu pertaruhan berkenaan dengan kewujudan suatu barang yang tidak jelas, tidak kukuh. Boleh jadi barang itu wujud atau apa atau tidak. Jadi dia lebih kurang Profesor Yusuf Al-Qaradawi punya pendapat tentang gharar atau maksud gharar adalah lebih kurang sama dengan almarhum Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Ya. Ali Muhyiddin Al-Qaradawi, Allahu Akbar, baru saja meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi, baru saja meninggal hari Jumaat, ya, hari Jumaat. Hari ini ulama besar contemporary muamalat baru saja meninggal. Bukan yang meninggal tu Al-Qudah, yang ni masih hidup lagi, maaf saya. Ya. Dia mengatakan bahawa gharar ialah urus niaga secara helak dan menyembunyikan hakikat barang atau zahirkan dengan cara berturutan bagi melindungi kedudukan yang sebenar. Dia nak menipu lah tu. Dia nak menipu. Bila dia menipu, keadaan tu menjadi gharar, ya, menjadi gharar atau tidak menentu. Ada sesuatu helah yang dia nak sorok daripada pembeli dan sebagainya. Itu adalah gharar. Jadi gharar secara umumnya adalah ketidaktentuan sama ada barang tu ada atau tidak, ketidaktentuan kepada harga dan sebagainya. Baik, apakah kesimpulan maksud gharar? Penerangan Sanruhi berkaitan unsur gharar, bila sesuatu benda itu tidak tahu wujud atau tidak. Ada tak, nak dapat tak? Ya, boleh dapat tak? Ataupun boleh diserah kepada pembeli atau tidak. Jika suatu barang itu tidak tahu kedudukannya pada masa yang akan datang, boleh dapat tak? Bila saya order ni, bila nak dapat? Tak tahu semua. Tak tahu, itu adalah gharar. Kesimpulan maksud gharar ialah bahaya. Kenapa bahaya? Kita mungkin rugi, kita mungkin tercedera. Dia macam pertaruhan. Pertaruhan maksudnya undi nasib lah. Dapat ke tak? Harga berapa pun tak tahu. Macam berjudi lah. Ya? Dia ada niat untuk menipu atau memperdaya. Ya? Dan tidak mengetahui semua perkara penipuan dan seumpamanya untuk mendapatkan harta dengan cara yang salah dan tidak sepatutnya. Ada apa? Niat untuk menipu, helah dan sebagainya. Satu benda yang dilarang oleh Islam. Baik. Jadi apa beza gharar dengan risiko? Hari itu kita belajar tiada risiko tak boleh ada untung, betul tak? Ada risiko, untung jadi halal. Ya. Apa beza gharar dengan risiko? Makna risiko ialah kemungkinan rugi. Oleh itu gharar juga adalah salah satu risiko sebab ketidaktentuan, ya, kemungkinan menyebabkan kerugian. Jadi gharar adalah sebahagian daripada risiko, ya. Namun gharar ialah risiko yang berlaku daripada kesan daripada perbuatan al-taghrir. Al-taghrir ini satu perbahasan yang besar dalam muamalat berkenaan dengan al-taghrir. Apa dia al-taghrir? Ya, ialah penipuan sama maksudnya dengan at-tadlis. Maksudnya ada niat untuk menipu. Gharar merupakan risiko, tapi yang berlakunya ialah apa, tuan-tuan? Yang berlakunya ialah ada niat untuk menipu, ada niat untuk apa? Mengelakkan sesuatu. Ia bermaksud penipuan, ya, yang dilakukan bagi mempengaruhi pihak yang ditipu
untuk melakukan akad yang disangkanya memberi kebaikan ataupun maslahah kepadanya, sedangkan pada hakikatnya tidak begitu. Dia nak tipu yang di barang ori ni, ori. Faham tak? Yang ni bukan ceplak ni. Ini grade A. Nah, nampak tak? Ya, dia nak menipu. Itu kita panggil gharar. Ataupun dari kepada perkataan al-taghrir ataupun al-tadlis. Gharar ialah risiko juga. Gharar adalah risiko juga. Tapi bukan sunatullah. Bukan sunatullah maksudnya dia bukan tabi'i, dia bukan asal daripada tu. Sebab ia tidak ketentuan yang sengaja dilakukan oleh seseorang. Risiko kerugian itu adalah sunatullah macam kita berniaga. Ya, kita berniaga, kita kena hadapi risiko kerugian. Itu tabi'i. Orang berniaga memang ada untung atau rugi. Untung atau rugi. Tapi gharar adalah risiko, tapi orang lain sengaja dia buat. Sengaja buat untuk bagi kita menaikkan keberangkalian untuk rugi. Sengaja. Ya, sengaja. Dia bukan tabi'i. Risiko yang harus ialah sunatullah. Ya, sunatullah atau tabi'i. Seperti jika berniaga atau melabur, ada risiko kerugian. Maksudnya, kalau kita berniaga, memanglah ada untung atau rugi. Sebab tu berniaga kita ataupun melabur, kita tak boleh janji keuntungan. Ya, itu bukan sunatullah. Tapi gharar ini ialah risiko juga. Tapi dengan sengaja dibuat. Bukan sunatullah. Disengaja dilakukan oleh seseorang supaya orang lain rugi dan kita mengaut keuntungan yang berlebihan. Baik. Apakah dalil pengharaman gharar? Dalil pengharaman gharar. Dalam Al-Quran tidak terdapat nas-nas yang menyebut larangan gharar secara khusus. Ya, secara khusus tak ada. Tapi ia menyentuhnya secara umum. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Sadaqallahul azim. Maksudnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta orang lain dengan cara yang dilarang. Sebaliknya, berdaganglah sesama kamu dengan saling reda meredai. Apa dia reda meredai? Reda meredai maksudnya apa? Kita terima dengan sebaiknya. Kita beri dengan sebaiknya. Kita beritahu keadaan yang sebetulnya. Itu Allah suruh. Allah wajibkan kita berdagang saling reda meredai. Ya. Kadang-kadang orang kata dia sign satu, dia langgan sesuatu, dia katakan tu menindaslah apa semua. Tapi masa kamu sign tu kamu baca tak? Kamu baca tak? Terma tak? Kalau tak baca, tanggungjawab kamu. Sebab dalam undang-undang negara pun, undang-undang negara pun mengatakan bahawa kalau kamu lebih daripada 18 tahun, kamu bertanggungjawab ke atas apa yang kamu tanda tangan. Kamu baca tak? Kamu baca tak? Contohnya Astro beritahu kalau jadi ribut, petir lah apa semua, pokok jatuh semua, dia tak tanggungjawab. Ya, kalau siaran kamu tak dapat, kamu baca tak? Kamu dah terima, kamu dah sign berborang. Tapi sekarang kamu kata kamu tertindas. Kenapa? Saya bukanlah nak orang kata membela Astro juga. Astro pun ada kekurangan juga. Tapi saya nak tanya, kamu baca tak? Ya, kamu baca tak kontrak? Kamu baca tak kontrak iFlix? Kamu baca tak kontrak apa ni Maxis? OneXOX. Kamu baca tak semua ni bila kamu sign? Atau kamu terlalu suka bila kamu sign, kamu tak baca terma-terma je. Bila kamu sign, maksudnya kamu sudah reda. Kamu reda. Baik. Jadi gharar yang dilarang kerana ia termasuk dalam makan harta orang cara yang salah dan penipuan yang menjadi punca kepada pergaduhan dan perselisihan. Baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya, dan celakalah. Tu dia, Allah kata celaka, tuan-tuan. Dan celakalah bagi mereka yang terlibat dalam penipuan, scammer, orang timbang, tipu dan sebagainya. Celaka, Tuhan kata. Ya. Mereka yang ingin ketepatan semasa orang lain menimbang bagi mereka, tetapi mengurangkan timbangan apabila mereka menimbang untuk orang lain. Celaka, Tuhan kata. Orang ni bila orang timbang untuk dia nak lebih. Tapi bila dia timbang untuk orang, dia bagi kurang. Dia tipu orang. Maksudnya dalam perniagaan ni, bila orang
Nak jual pada dia, dia nak lebih. Tapi bila dia jual pada orang, dia kurangkan kualiti, dia kurangkan timbangan, dia tipu orang. Allah kata celaka kamu. Celaka tu. Allah bila laknat kita macam tu kat mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak sorok diri kat mana tuan-tuan. Bila Allah kata celaka pada kita, ini mula daripada surah Al-Mutaffifin ni. Wailul maksudnya celaka tu. Ya. Nabi SAW melarang jual beli gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashash dan jual beli gharar. Al-hashash ni maksudnya apa? Baling batu. Baling batu, baling batu, siapa jauh siapa dekat dia dapat. Ya, jual beli macam tu tak boleh. Ya, jual beli kita mesti tahu ya harga berapa, kita boleh tengok khiyar ar-ru'yah. Nanti kita belajar pasal akad. Khiyar maksudnya diberi option pada orang Islam, ya, kepada semua orang dalam Islam supaya kita boleh cek benda yang kita beli. Orang kata, oh tak boleh tengok, kena beli je. Tak boleh, itu dilarang oleh Islam. Ya, nanti bila kita belajar berkenaan dengan akad-akad dalam Islam, asas-asas akad, kita akan belajar benda-benda itu. Jadi Rasulullah SAW melarang jual beli macam judi. Ya, pilih aja, beli je, bukan ambil je, baru kena bayar. Ataupun bayar aja, aku yang kena bagi. Kamu tak boleh pilih. Tak boleh. Macam tu ya. Baik. Kenapa gharar diharamkan? Ya. Larangan gharar merupakan suatu hukum yang ditetapkan Islam bagi menjaga kemaslahatan ataupun keharmonian kedua-dua belah pihak dalam jual beli. Islam bukan saja jaga pelanggan. Kita duk fikir pelanggan. Islam pun jaga peniaga juga. Satu hari kamu jadi peniaga macam mana? Kamu nak macam ni, nak macam ni, dia rugi macam mana? Bila kamu meniaga macam mana? Jadi Islam jaga semua pihak. Islam jaga pelanggan, Islam jaga apa dia juga. Peniaga juga. Ya? Jadi untuk keharmonian, memastikan tahap keredaan kedua-dua belah pihak di tahap yang lebih baik. Gharar dilarang oleh syarak kerana unsur ini menurut kebiasaannya menjadi penyebab kepada pertengkaran, pergaduhan serta penipuan. Jadi Islam larang ada sebabnya. Sebab apa? Kalau orang seorang tu tipu ke, orang apa lama-lama bergaduh dan Islam juga haramkan penipuan dan sebagainya. Haram betul-betul. Kita tak boleh tipu orang Islam, kita tak boleh tipu orang bukan Islam, kita tak boleh tipu anjing pun. Kata nak bagi makan, tiba-tiba buat tak tahu je. Acah-acah. Tipu anjing dengan kucing pun tak boleh. Macam mana tuan-tuan nak membuat? Nak tipu manusia lagi lah, tak boleh. Baik. Tapi bukan semua gharar itu haram. Yang ini kita kena faham. Baik kita perhalusi sikit berkenaan dengan gharar. Bukan semua gharar itu adalah haram. Ya. Walau bagaimanapun, tidak semua urusan perniagaan, kontrak dan sebagainya menjadi haram dan tidak sah sebabkan kewujudan gharar. Seperti mana yang dibincangkan oleh Imam Nawawi, imam besar daripada mazhab Syafi'i, dan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ialah anak murid kepada Ibnu Taimiyah, yang menyatakan tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman jual beli. Tidak semua gharar mengharamkan jual beli itu. Baik. Gharar apabila sedikit atau ringan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, maka urusannya, niaganya ataupun kontraknya masih sahih. Kalau gharar itu sedikit, tak boleh pisah daripada jual beli, tak boleh berpisah daripada transaksi itu okey. Ya? Jadi macam mana? Macam manakah gharar yang boleh diterima ataupun yang tidak haram? Yang mana satu gharar yang haram? Baik, kita bincang sekarang, insya-Allah. Yang pertama, gharar ringan. Gharar ringan, jadi bagi nama al-gharar al-yasir. Yasir itu maksudnya ringan. Ya, gharar ringan. Yang ini ketidakpastian ataupun gharar yang tidak dapat dihindari kerana ia berkaitan dengan objek atau telah diterima sebagai kebiasaan sesuatu tempat. Jadi, kalau kita tak boleh berpisah gharar itu, ketidaktentuan itu daripada barang tu, daripada transaksi itu. Dia merupakan satu benda yang tabi'i bagi transaksi itu, tabi'i bagi barang tu. Jadi, itu adalah gharar dipanggil gharar ringan. Ya. Gharar ini tidak menyebabkan kerosakan ataupun kerugian berat kepada salah satu pihak. Dia bukan menyebabkan satu kerosakan, bukan menyebabkan satu pergaduhan antara kedua-dua pihak. Kita bagi contoh. Durian. Apa durian gharar pula Ustaz? Baik. Kenapa? Tak lama kita akan belajar berkenaan dengan akad-akad dan sebagainya. Bila kita belajar pasal akad, kita akan belajar pasal subjek akad. Subjek akad. Jadi kita nak beli sesuatu, kita kena tahu spesifikasinya. Yalah, kita tahu barang tu nama apa, Sony, Apple, Samsung dan sebagainya.
Tapi bila kita beli sesuatu barang, kita kena tahu spesifikasinya. Ya, nama barang kita tahu, brand barang kita tahu, tapi jenama kita tahu, tapi kita mesti tahu spesifikasinya supaya kita dapat pastikan apa yang kita beli. Jadi kenapa durian ni karat? Sebab bila kita beli, kita tahu nama D24, Musang King, Musang Queen dan sebagainya. Tapi kita tahu tak ada berapa ulas dalam tu. Kita tahu tak? Tak tahu. Kecuali lah kalau buah ini buah apa? Buah manggis. Kita tahu kita tengok bunga manggis kat bawah tu. Tahu. Jadi bila kita beli durian, kita memang menghadapi karat. Tapi sebab apa? Kita tak tahu berapa ulas dalam tu. Ada 5 ulas ke 10 ulas, kita tak tahu. Tapi ini telah diterima dalam masyarakat sebagai budaya yang dah diterima kurun-kurun, ya. Tak merugikan siapa. Ya, tak merugikan siapa kalau kita tak tahu berapa ulas dalam tu. Tak merugikan siapa. Dia sudah diterima sebagai satu benda kebiasaan yang tidak merugikan. Ya. Jadi yang ni adalah karar juga sebab kita tak tahu dalam tu ada berapa ulas. Yang kedua ialah contohnya membeli nasi ataupun lauk pauk nasi campur di restoran ataupun di buffet. Janganlah beli sangat tuan-tuan dan puan-puan benda-benda yang terbuka macam ni, saya tak suka. Tapi saja nak bagi contoh, ya. Kenapa dipanggil karat? Kita pergi kita ambil nyep. Berapa mama? Berapa? RM5. Jadi kita bayar RM5. Dia timbang tak? Dia timbang tak sayur? Dia timbang tak nasi? Dia timbang tak daging? Dia timbang tak ikan? Dia tak timbang pun. Dia kira RM5. Besok kita ambil yang sama. Berapa mama? RM6. Semalam RM5. Ini RM6. Dia pun tak tahu nak kira. Tapi benda tu kita dah biasa. Sebab kita tak tahu spesifikasi dia. Sayur berapa 100 gram? Ada tak? Saya tulis 100 gram, dia timbang. Ada tuan-tuan, ada orang buat. Tapi 99% tak buat. Kita pergi makan buffet. Kita bayar RM40, makan sampai perut kembung. Makan berapa banyak pun RM40, sikit pun RM40. Dia tak tulis RM40 ni air boleh ambil 3 kali gelas ni. Dia tak tulis semua tuan-tuan. Tapi benda tu dah biasa. Ya, jadi kita tak tahu spesifikasi dia. Ada ketidaktentuan dia, ada ghararnya, tapi gharar yang kecil, tidak merugikan kita. Tidak merugikan kita. Ataupun kita masuk tandas. Tandas. Sekarang tandas pun masuk dah kena bayar dah, betul tak tuan-tuan? Apa ni ustaz, masuk tandas bayar 30 sen pun gharar. Dia tahu tak? Tahu tak berapa lama boleh masuk? Ya, tahu tak? Boleh kencing saja ke, boleh buang air besar saja ke? Boleh berapa lama boleh masuk? Berapa banyak air boleh pakai? Berapa kali boleh flush? Ada cerita? Tak ada. Dia kata 30 sen masuk je, duduk berapa lama tengok handphone ping-pong boleh. Tapi sebab apa dipanggil gharar? Sebab ia tidak tentu, dia tak bagi spesifikasi. 30 sen tu boleh duduk berapa lama, boleh kencing ke, boleh basuh muka, boleh basuh kaki ke, boleh ambil air solat, air wuduk kan dan sebagainya. Saya tak tahu. Tapi itu gharar ringan sebab telah diterima oleh masyarakat. Ya, tiada kerugian ketara kepada orang yang masuk tu. Semualah kalau pergi, tuan-tuan pergi KLCC tingkat apa, tingkat ground floor tu. Kalau nak masuk itu kena bayar RM2. Itu nasib lah. Ya, ada orang bayar juga sebab dah tak tahan lagi dah. Ya. Ataupun contohnya bayar RM10 untuk kad perpustakaan universiti. Bayar RM10 untuk kad perpustakaan universiti. Kenapa itu gharar? Tapi gharar yang ringan sebab bila kad perpustakaan kita fikir berapa banyak buku boleh kita pinjam. Tak cakap pun. Cuma dia kata boleh pinjam sekali-sekali 3 buku. Ya, paling lama pinjam 2 minggu, itu saja. Tapi berapa banyak boleh pinjam dalam setahun dia tak cakap. Maksudnya tak ada spesifikasi itu. Tapi ia tidak merugikan pelajar yang membeli ataupun bayar yuran RM10 untuk perpustakaan. Ia gharar sebab tidak tahu spesifikasinya. Seperti berapa banyak buku boleh dipinjam, ya, dan tak tahu. Tetapi ia gharar ringan sebab sudah diterima masyarakat, tak rugi pun, ya. Tak rugi pun. Baik, kita bagi satu lagi contoh. Ya, kad diskaun yuran berkala. Yang ni satu perdebatan yang besar tuan-tuan dan puan-puan, ulama kontemporari tahun yang 2 tahun yang lalu. Dia kata kalau kad diskaun dengan yuran berkala, maksudnya dia ada annual fees dan sebagainya. Yang kata ini gharar yang dilarang. Ya. Tetapi dalam perbincangan kami mengatakan kalau dia punya yuran tu adalah minimal seperti RM10 setahun, ya, ataupun kita beli dapat poin, kita boleh bayar dengan yuran tahunan dengan poin dan sebagainya, tak orang kata apa, tak terlalu tinggi sangat yurannya, maka ia biasa saja, ia gharar ringan. Sebab apa? Kenapa orang kata apa? Sebab
Orang kata gharar sebab bila kita bayar RM10, kita tak tahu apa nak dapat, ya, berapa banyak nak dapat. Masalahnya ramai orang confuse, ya. Ramai orang confuse tentang bayaran untuk jual beli dan bayaran untuk yuran ataupun bayaran untuk apa? Untuk ujrah, upah orang buat kerja. Upah orang buat kerja. Sebab ini adalah ujrah. Ini bukan jual beli. Jual beli lain. Jual beli mesti tahu spesifikasi. Jadi orang dah confuse. Orang yang tak faham muamalat confuse. Ya, confuse bahawa ya, dia ingat ini jual beli. Jual beli memang kita kena tahu spesifikasi dia. Kalau jual beli apa? Jual beli kontrak jual beli. Kalau kontrak ujrah kita bayar orang. Contohnya kita bayar orang, kita kata orang kata apa? Bersihkan rumah aku. Aku cakap tak? Bersih macam mana? Kita pun tak cakap. Kita tulis tak? Tak tulis pun. Itu ujrah, upah. Ya. Spesifikasi dia macam tak tahu sangat dan sebagainya. Ini adalah ujrah. Ya. Baik. Ia gharar sebab dengan bayaran yuran berkala tidak tahu jumlah diskaun yang akan dapat. Memanglah barang ni 5% tahun bulan depan dia kata 15% pula. Lepas tu dia turun jadi 8% pula. Tapi ini gharar ringan. Bayar RM10 setahun. Ya. Jika bayaran yuran berkala adalah berpatutan, lainlah yuran yang melampau. Masalahnya, ya, apa ni, fatwa yang mengatakan kad diskaun berbayar ini adalah haram datang semulanya daripada fatwa di Arab Saudi. Arab Saudi kan orang kaya-kaya dulu-dulu. Sekarang tak tahulah kan. Ya, harga minyak dah jatuh dan sebagainya. Ya. Dia kad diskaun kena bayar sampai 2-3 ribu rial dan sebagainya, jadi melampau. Jadi melampau tu memanglah dia dah bayar banyak macam tu, mestilah kita kena tahu ya apa yang kita boleh dapat. Contohnya tuan-tuan jadi apa? Jadi membership apa tu, library RM10. Compare to membership di club golf bayar berbelas-belas ribu tuan-tuan. Bayar RM10 tak ada apa sangat. Tak dapat apa semua kad library, kita pergi baca buku, rajin tak rajin semua tak jadi masalah sangat, tak menyebabkan kerugian. Tapi kalau kita jadi membership ahli yang besar-besar tu, seperti ni, main golf berapa kali boleh, makan berapa dapat diskaun dan sebagainya, boleh pakai dah dia punya gym dan sebagainya, kita kena tahulah. Boleh pakai dah tenis court dia, dan berapa kali kita boleh main golf dan sebagainya. Dia kata, cik bayar RM17,000 nak main 10 kali golf satu hari sampai pengsan pun boleh. Sebab apa? Yang tu dia kata okey. Dia sebab kita dah tahu. Tapi kalau kita bayar RM17,000 kita tak tahu pun pergi hari ni tak boleh main golf pula. Lusa tak boleh juga. Yang tu salah lah. Kita kena tahulah. Sebab kita dah bayar banyak. Kita takut terjadi penipuan. Baik. Walaupun ada peniaga yang mungkin menipu harga dengan memberi kad diskaun, ia tidak mengharamkan semua kad diskaun yang ada yuran berkala. Kadang-kadang adalah juga orang yang jahat, ya, orang yang tak fikir mati dia tak fikir syurga neraka, dosa pahala dia buat. Itu tak apa. Tapi tak boleh kata sebab seorang dua buat penipuan dalam kad diskaun, semua kad diskaun haram. Itu kita kena atasi tiap-tiap masalah tu lah. Jadi ada juga yang mengatakan bila ada kad diskaun harga dinaikkan. Yang tu tidak dapat dibuktikan. Ya, soalan harga dinaikkan dahulu oleh peniaga adalah isu berasingan. Oleh itu pemegang kad perlu peka dengan harga pasaran. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak ambil kad diskaun, ambillah daripada syarikat-syarikat yang berwibawa syarikat yang baik, ya, supaya kita tidak kena tipu. Ini bagi satu kad diskaun kata 50%, ya, 50% diskaun untuk emas. Wah, 50% untuk emas. Tengok-tengok harga emas dia 1 kilo. 1 gram 600. Memang menipu lah tu. Betul tak? Diskaun pun ya, lebih tinggi daripada harga pasaran. Itu kita kena peka. Kita kena ada ilmu harga pasaran, ilmu dan sebagainya. Ya, kita mesti melabur dalam ilmu. Baik, tadi gharar al-yasir, gharar yang ringan, yang tidak ada kesalahannya. Baik. Yang keduanya yang kita nak bincang ni ialah gharar yang berat. Gharar yang berat. Al-gharar al-fahish atau al-gharar al-kabir. Kabir itu kan besar, berat. Ya, gharar berat. Yang ini ketidakpastian mengenai maklumat penting dalam kontrak sama ada atau tidak. Sign kontrak satu lay beli barang RM50,000. Ya apa ni bila nak hantar tak tahu, ya, berapa RAM, berapa gigabyte RAM, ROM semua tak tahu, skrin besar mana tak tahu, ya, semua ni tak tahu, brand apa tak tahu. Ya, kita pergi sign juga. Itu kita panggil al-gharar al-fahish. Satu spesifikasi yang penting yang tak ada. Kemungkinan satu pihak dalam kontrak mengalami kerugian yang tidak diduga. Jenis gharar ini yang dilarang Islam. Jenis gharar ini yang dilarang Islam. Saya bagi contoh. Ya. Memajak atau sewa kebun dengan harapan menuai buah bila masak. Yang ni ramai orang pergi buat.
Dia pajak. Pajak dalam makna muamalah ialah sewa. Boleh tak kita sewa satu tempat, kita sewa satu tempat, kita ambil benda tu. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh pakai kontrak pajak. Tak boleh pakai kontrak pajak. Pajak adalah sewa. Satu. Kalau kita pakai kontrak jual beli pun, dalam kita pergi pajak kebun tu, kita tak tahu berapa banyak buah nak dapat. Majoriti ulama melarang benda ni sebab apa? Ada gharar, kita tak tahu berapa banyak buah yang kita akan dapat. Kalau kita pajak contohnya 5,000 satu kebun setengah ekar contohnya, satu kebun setengah ekar, kemudian buah banyak. Bila buah banyak, tuan punya kebun kata, oh buah banyak, kena bayar lebih sikit harga pajak. Kena bayar lebih sikit harga pajak, dia kata. Oh pula. Sekejap okey. Sekejap. Kena bayar lebih pula, bergaduh pula. Itu kalau buah tiba-tiba jadi banyak. Tiba-tiba dia pergi pajak, buah jadi sikit pula. Musim hujan yang lebat, musim kemarau yang hebat, buah sikit pula. Orang yang pajak pula pergi bergaduh dengan tuan punya tanah. Aku nak balik duit aku sikit. Apa ni? Bergaduh. Apa dah? Bergaduh. Sebab itulah Islam larang benda-benda macam ni. Dah lah haram, boleh bergaduh pula. Jadi, apa yang kita perlu buat? Dipanggil bai'ah muqarradah. Bai'ah muqarradah, buah-buahan adalah jenis istilaki. Ini jenis-jenis harta dalam Islam. Istilaki maksudnya, apabila dia ambil manfaat ia berkurangan daripada atau habis zatnya. Memajak maksudnya ijarah dan tidak boleh digunakan akad sewa. Akad sewa untuk harta jenis istilaki. Pajak maksudnya sewa. Juga jumlah sebenar buah yang dibeli tidak diketahui. Macam mana nak buat? Tenang aja tuan-tuan. Tunggu buah masak, jual je. Jual aja. Kalau musim tahun ni bagus, banyak. Musim tahun ni tak bagus, alhamdulillah kurang sikit. Bila ni jangan pergi pajak sebab apa? Kita tak tahu spesifikasinya. Baik. Apa larangan beli buah muda atas pokok? Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Ia berkata Nabi SAW melarang menjual buah-buahan sampai buah-buahan tersebut nampak masak. Dia melarang penjual maupun pembelinya. Kenapa Nabi SAW larang? Nabi SAW melarang menjual buah sampai nampak masak. Bila nampak masak, kita lebih yakin, kita hilang ghararnya, ketidaktentuannya, buah itu akan rosak atau hilang sebelum ia masak. Bila dah nampak masak, nampak tak? Nabi kata dah nampak masak. Nabi melarang benda ni supaya kita tidak bergaduh, supaya kita dapat jual benda-benda macam tu. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahawa Nabi SAW melarang menjual sesuatu yang masih bertangkai sampai ia memutih dan aman daripada cacat. Maksudnya Nabi kata kalau kamu nak jual, kamu kena pasti buah ni dah dekat masak atau dah masak, dan dia apa? Dia aman maksudnya dia dijauhi. Dia dijauhi daripada kecacatan. Pengecualian. Boleh menjual buah belum masak dengan syarat harus dipetik sebelum dijual. Kadang-kadang orang nak petik muda, ada orang mengidam semasa mengandung. Dia nak buah muda, apa muda, tak apa. Dia ambil tak apa. Sebab dah dipetik. Nampak tak? Yang masih bertangkai maksudnya masih berlekat atas tangkai itu. Jangan. Kita petik, kita jual tak apa. Okey. Apabila sudah dibayar atau sebelum sempat dipetik, tiba-tiba buah tersebut tertimpa bencana, maka hukumnya si pembeli boleh meminta wangnya kembali dari penjual dan penjual wajib membayar balik. Kan Nabi cakap, Nabi larang penjual menjualnya selagi tak nampak buah tu masak, boleh bayar. Kita nak tunggu dia masak, dia dah dekat masak dah. Tapi tiba-tiba buah itu dimakan tupai, jatuh jadi rosak, pembeli boleh minta duit balik dan penjual boleh wajib bagi balik duit kepada pembeli. Baik, itu faham tuan-tuan. Banyak sangat antara kita ni yang ada tanah, ada kebun, ada dusun, mereka memajak dusun-dusun ini dan meminta duit. Baik, apa lagi contoh gharar berat yang dilarang? Akan jual rumahnya jika menang pilihan raya. Banyak kali sangat pilihan raya ni tuan-tuan dan puan-puan, pening kepala Dan. Dia kata okey, saya nak beli rumah ni, boleh? Saya boleh jual pada kamu. Pilihan raya lagi 2 tahun lagi. Nanti bayar deposit dulu 10,000. Kalau parti aku menang, aku jual rumah ni. Tak boleh. Sebab apa? Dia gharar kerana jual beli tertangguh yang tidak diketahui masanya walaupun disandarkan kepada satu objek yang diketahui.
dia tidak diketahui sama ada jual beli itu akhirnya akan terjadi. Contohnya dia kalah. Dia kata kalau menang baru dia jual rumah, dia kalah. Dia kalah, kita minta duit, oh tak nak bagilah, apa ni lah, tunggu pilihan raya yang akan datang lah. Aduhai, bergaduh semua. Islam larang benda tu. Bila nak berjual beli, dia kena satu benda yang pasti, termasuk juga bila kita nak deliver benda tu. Atau lagi menjual anak haiwan di dalam perut ibunya secara tertangguh. Ni Arab suka buat lah. Dia kambing atau unta yang berkualiti tinggi, ramai orang nak book janin dia ataupun anak haiwan yang masih dalam perut ibunya. Dipanggil, akad ini dipanggil, atau jual beli ini dipanggil bai' al-habalah. Ia gharar. Ya, kerana tempoh bayaran tidak ditetapkan. Maksudnya, bila nak dapat? Bila nak dapat? Ia gharar kerana jual beli ma'dum, iaitu jual beli anak unta yang lahir, yang hamil. Anak unta yang masih dalam kandungan belum pasti selamat dilahirkan atau mungkin mati sebelum dilahirkan. Mungkin stillbirth. Ya, mungkin. Melainkan dijual anak unta dalam kandungan bersama ibu-ibunya sekali. Jual semua. Ya, jual semua macam tu. Okey, selesai. Khalas. Kalau jual anak binatang masih dalam perut ibunya, ya, di kandung ibunya, kita kata bila lahir bagi kat saya, itu tak boleh. Itulah ada masalah tentang orang buat kontrak apa, saya pun tak. Banyak orang-orang ni dia juga buat kontrak untuk bela kambing, bela lembu. Dia buat kontrak ini pawah, skim pawah. Skim pawah pun tak boleh tuan-tuan dan perempuan. Yang tu boleh dibincang secara detail, skim pawah dan sebagainya, bila lahir anak dan sebagainya, susah. Skim pawah itu patutnya kita buat akad musyarakah, ya, kita berniaga secara perkongsian, ya. Pawah ni adalah satu benda yang dilarang, ya, kalau tak betul caranya. Baik, menjual sesuatu sebelum menjadi wakil sah, ya, seperti mendapat kebenaran secara bertulis atau lisan. Ia gharar sebab pemilik belum bersetuju dan kemungkinan tidak dapat menjualnya. Kalau kita tak menjadi ejen yang sah kepada seseorang, kita tidak menjadi ejen yang sah kepada seseorang, kita jual barang dia, itu dilarang juga. Sebab apa? Bila kita jadi ejen, tuan-tuan dan perempuan, bila kita jadi ejen, kita ada kontrak, ya, kita ada kontrak. Kontrak macam mana tata cara nak jual, berapa banyak kita boleh jual, barang mana kita boleh jual dengan harga apa, ya. Dan kalau kita tak jadi ejen kita jual, dia akan mungkin menyebabkan gharar. Sebab apa? Orang dah bayar duit, dia tak boleh dapat. Kalau dia boleh dapat, tak apa. Tapi sebab dia tak ada kontrak, ya, dia tak boleh dapat benda tu. Dia tak ada kontrak dengan pembekal ataupun pengedar, jadi masalah. Jadi kalau kita nak beli, kita kena pastikan, ya, kita pun kena jadi pengedar yang sah, ya. Masuk sesuatu jadi MLM ke, kita nak jadi peniaga sesuatu barang, kita kena ada kontrak yang sah. Meletakkan, ni ada brosur kadang-kadang orang jual rumah, dia letakkan apa? Dia letakkan condition, spesifikasi boleh bertukar tanpa notis, dia kata. Specification is subject to change without notice. Dia letak dalam tu, dia letak dalam brosur. Kadang-kadang dia letak dalam kontrak, dia tulis macam tu. Kadang-kadang kita nak beli rumah, dia tunjuk rumah ada pokok kelapa, ada tasik, ya, rumput bermuda. Bila siap, rumah ke mana, ya, taman dia kata rumput bermuda jadi taman penuh dengan tanah merah dan sebagainya. Dia kata baca tak specification tu. Itu menipu namanya. Jangan tulis macam tu. Kalau kita nak tulis boleh, kita kata specification is subject to change without notice, ya, ya, for non major item. Kadang-kadang, ya, kita buat sesuatu benda, orang kata apa, pagar tu orang kata apa, warna dia sekian-sekian ni. Tapi bila dia nak buat pagar tu, warna tu tiba-tiba warna tu dah tak ada dah. Itu boleh cakap. Ya, kalau bukan benda yang major. Kalau tiba-tiba rumah tu dia kata ada 4 bilik, tiba-tiba ada 3 bilik. Apa ni? Ada 3 bilik kan? Tapi nampak macam tak kamu? Specification subject to change. Itu penipu namanya. Jangan tulis macam tu, tuan-tuan. Ia menyebabkan gharar sebab spesifikasi terakhir tidak diketahui dan kemungkinan terdapat kerugian kepada pembeli, ya. Baik. Jadi bila kita nak sign agreement, sign kontrak, tak ada siapa nak paksa kita. Kita kena hati-hati tentang kontrak, kita kena baca. Jangan kita ghairah sangat nak beli rumah, ghairah sangat nak beli kereta dan nak beli macam-macam, kita pergi sign je. Bila kita sign, kita dah setuju walaupun kita tak baca.
Ya, kita kena baca dulu, kita kena tanya ada tak ini, ada tak yang ni. Dan penjual juga wajib tuan-tuan dan perempuan untuk menerangkan terma-terma yang penting dalam kontrak. Kalau kita jadi peniaga, kita jadi ejen insurans, ejen takaful, ya, ejen hartanah dan sebagainya, kita wajib cerita benda-benda yang penting. Jangan duk sorok-sorok. Kalau kita ada niat sorok-sorok, itu haram dalam Islam tu. Ya, ya, kita nak jadi peniaga memang baik, tapi kita kena ada etika yang tinggi. Ya, orang Islam ni kena ada etika yang lebih baik daripada orang bukan Islam. Ya, baik. Tanda tangan kepada borang akad yang kosong. Kontrak yang kosong. Yang ni semua orang buat. Kedi-kedi nak sign beli motor, pergi sign. Harga tak tulis. Sign dulu. Sign dulu boleh tak? Nanti kamu isi boleh tak? Jangan tuan-tuan. Itu horror. Kamu sign apa sebenarnya? Sebenarnya kalau sign macam tu, ada ulama mengatakan, majoriti, jumhur ulama mengatakan kontrak itu tidak sah. Tidak sah. Sign dia kata, berapa kadar keuntungan 3%. Okey, nanti kamu isi ya. Sign balik tengok. Kenapa ni? Kenapa 4%? Oh, dia kata dah kamu dah sign dah. Pula gaduh. Ya. Sign ni sign kat sini tengok insurans konvensional. Gaduh pula. Kalau kita nak sign, kita kena baca lah tuan-tuan dan puan. Kita ni dah umur dah lanjut 18 tahun ke atas, kita wajib baca. Ya. Baik, jadi kita jangan pula, kita peniaga pula suruh orang sign borang-borang ya, yang kosong. Ya, tanda tangan borang-borang kosong itu haram. Kita tak letak spesifikasi dia dalam tu. Ya, ada kemungkinan kita nak menipu. Sebab tu dipanggil gharar yang berat. Baik. Lepas tu pula yang dilarang pula buy was salaf, iaitu gabungan jual beli dengan salaf. Salaf ialah hutang dan kombinasi memberi maksud, larangan jual beli dengan syarat pembeli memberi hutang ya, kepada penjual. Yang ni orang kata dua akad dalam satu. Ya, dua akad dalam satu. Dua akad dalam satu dia maksudnya dia apa dia? Dia saqatan bi saqah. Maksudnya dia ada syarat dengan syarat, ya. Syarat dengan syarat. Contohnya kata penjual, aku jual kamu pakaian dengan harga RM50 dengan syarat kamu beri hutang kepada aku ya RM50. Ya, aku bagi hutang kepada kamu sesuatu dengan syarat malam ni kamu ajar anak aku baca Arab, baca Quran, ajar anak aku matematik. Kita buat syarat macam tu dah. Aku bagi pinjam pada kamu, aku jual pada kamu. Nampak tak? Kita buat syarat berkaitan dengan syarat lain. Ya. Jadi maksudnya ada dua akad dalam tu. Baik. A hutang dengan B dan B pinjam barang daripada A. B berkata, sekiranya kamu tidak mampu bayar balik hutang, maka barang tersebut ya terjual kepada kamu sebagai ganti. Ini haram kerana pinjaman memberi manfaat. Jadi kalau kita nak bagi pinjam ke orang, tak boleh. Dilarang ada apa-apa syarat yang berkaitan selain daripada hutang itu sahaja. Jadi kita bagi pinjam ke orang RM1,000 dengan syarat kamu beli barang kat kedai aku. Itu tak boleh. Itu manfaat daripada hutang atau pinjaman, itu adalah riba. Dan juga kita bagi hutang atau pinjam ke orang, kita suruh dia buat sesuatu yang bukan kebiasaan dia buat ya pada kita, itu adalah memberi pinjaman dengan manfaat, itu adalah riba. Baik, kita sambung. Sekiranya pemberi hutang mensyaratkan sesuatu sebagai cagaran, pemberi hutang tidak boleh mengambil manfaat atas cagaran itu. Contohnya, dia kata, Mat, aku nak bagi pinjam kat kau RM1,000. Boleh. Tapi kau kena bagi gadaian kat aku. Kau kena gadai kat aku gelang emas bini kau. Boleh? Dia bagi gadai. Dia pinjam duit, dia bagi gadai. Baik. Syarat kita ambil gadai ialah kita tak boleh ambil manfaat daripada gadaian itu. Sebab kalau kita ambil manfaat daripada gadaian itu, ia menjadi manfaat daripada pinjaman, ia akan jadi riba. Jadi kalau dia bagi sesuatu benda, contohnya gelang isteri dia, kita kata kita bagi pinjam kat dia RM1,000 dalam masa sebulan. Dalam masa sebulan tu tak boleh pakai gelang tu. Jadi kita tak boleh ambil manfaat tu. Itu maksudnya. Juga jika pemberi hutang seorang peniaga dan tidak boleh beliau mensyaratkan penghutang membeli dari kedainya, dia tak boleh buat macam tu. Dia tak boleh kata, aku bagi pinjam kat engkau, Mat, aku ni kan peniaga, syaratnya engkau datang beli kat kedai aku. Tak boleh buat syarat tu. Itu juga mengambil manfaat daripada pinjaman. Saya bagi sikit lah, tuan-tuan, sikit je pasal riba ni, yang kena mengena dengan gharar berat. Jual beli ini dilarang kerana apabila syarat yang dimasukkan dalam akad terbatal, harga sebenar bagi sesuatu urus niaga adalah tidak diketahui. Juga mengambil manfaat daripada pinjaman, ia terlibat hutang.
Baik, ada lagi satu kenaan dengan gharar yang ni ramai orang buat, dia maksudnya jual beli secara consignment. Apa secara beli secara consignment? Contohnya kita ada gerai, kita ada booth, ya, kita ada kedai. Ya, orang datang letak barang, kita tolong jual untuk dia. Ada dua cara kita nak buat. Cara yang pertama ialah kita sewa tempat. Kita sewa tempat. Kita sempat ni mat sehari RM50. Dia letak je. Jadi jual berapa banyak kita tak kisah. Kita tolong jual untuk dia je. Ya. Banyak ke sikit dia kena bayar RM50. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yang dibincangkan di sini. Cara consignment. Maksudnya kita bukan sewa tempat untuk dia letak barang. Ya. Kita kita ambil untung daripada apa yang kita jual untuk dia. Baik, kita cerita apa dia macam mana. Ya. Consignment ialah cara perdagangan di mana barang-barang dibiarkan oleh pemilik pihak lain untuk jual. Kita bagi ke orang untuk tolong jual. Ya. Cara pertama yang kita buat, kita letakkan barang di situ oleh pembekal, bayaran hanya untuk barang-barang yang dijual. Dia letak 50 nasi lemak contohnya, ya, kita kata kat dia, tiap-tiap satu nasi lemak yang kau jual aku bayar 20 sen. Ya, dia jual, dia jual 50. Jual 50 maksudnya, ya, kita bayar duit kat dia, kita ambil RM10 sebab satu nasi lemak untungnya 20 sen. Ya, itu okey, tak ada gharar. Ya, bila dah selesai baru kita kira. Ya, kita kira berapa yang dijual, kita ambil untung daripada penjualan itu. Cara yang kedua semua barang dibayar terlebih dahulu. Dan setelah habis satu tempoh yang dipersetujui, barang yang tidak terjual dikembalikan kepada pembekal dan pembekal akan bayar balik harga barang yang tidak terjual. Dan ini gharar yang dilarang. Saya huraikan. Dia letak 50 nasi lemak RM50 satu, 75. Dia tempat yang dia letak tu, tuan punya tu bayar dulu RM75. Bayar dulu RM75 kat dia. Ya, ataupun bayar dulu untung pada dia. Ya, bayar dulu. Ya, kemudian dah habis jual satu hari, dia tengok berapa kurang dia ambil, yang kurang yang masih tinggal dia bayar balik. Kenapa ini dilarang, tuan-tuan dan puan? Kita tak tahu masa kita buat akad jual beli itu, kita tak tahu berapa harga yang finalnya. Finalnya kita tak tahu. Sebab apa? Dalam akad jual beli itu, sebab dia buat jual beli, dia bayar dulu. Dalam akad jual beli itu kita kena tahu what is the final price. Tak boleh tunda macam tu, tak boleh. Kita kena tahu. Ya, dalam satu majlis akad kita kena tahu. Sebab akad tu dah nak selesai dah. Kita nak buat jual beli dah. Ya, faham ya? Ini cara consignment. Banyak kedai buat consignment, gerai-gerai buat consignment, booth lah, apalah. Consignment, kena hati-hati perkara ni ya. Baik. Kesimpulannya, gharar hanya berlaku pada akad pertukaran harta sahaja. Jadi gharar hanya berlaku kepada pertukaran harta sahaja, pertukaran barang dengan duit, barang dengan barang sahaja. Dalil hanya melibatkan pertukaran daripada harga harta yang dijual beli itu sendiri, sewaan atau perkongsian. Ya, perkongsian. Akad-akad yang lain seperti akad pemberian hadiah, hibah tidak termasuk dengan larangan gharar kerana ianya tidak memakan harta orang secara batil. Contohnya kita nak bagi hadiah ke orang. Dia kata macam ni. Besok kalau kau datang rumah saya akan beri hadiah kepada kamu. Dan sebab ia adalah hadiah hibah ataupun hadiah, ia tidak perlu menyatakan apa jenis hadiah nak bagi. Esok anda datang rumah aku nak bagi kat engkau 5 biji telur itik yang dipetik. Yang dipetik pula. Yang diambil, tak perlu cakap. Saya nak beri hadiah pada kamu. Sebab ia bukan akad jual beli. Bukan akad jual beli. Dia tak perlu cakap. Sebab itu hadiah bukan akad pertukaran. Ia adalah one way street. Ya, one way street. Jadi tak perlu. Dia tak wujud gharar di situ. Sebab dia bukan akad pertukaran, bukan akad jual beli. Ya, baik. Contohnya seseorang itu berkata, saya akan berikan itu dia hadiah kepada kamu esok, tetapi dia tidak perlu memberikan spesifikasi hadiah itu terlebih dahulu. Baik. Kalau dia nak bagi hadiah itu bukan orang kata apa? Bukan keperluan untuk beritahu spesifikasi hadiah itu sebab dia bukan akad pertukaran. Ya, dia bukan akad jual beli, dia akad hadiah. Gharar hanya dilarang kepada akad yang mengandungi nisbah gharar yang banyak. Maksudnya yang dilarang gharar ini, dia punya gharar itu terlalu tinggi. Ketidaktentuannya, ketidakpastian terlalu tinggi. Fuqaha bersepakat bahawa gharar hanya dilarang kepada akad yang mempunyai nisbah gharar yang banyak. Ya, manakala akad yang mempunyai nisbah gharar yang sedikit tidak termasuk dalam gharar yang dilarang.
Ya. Gharar yang dilarang hanyalah kepada barang jualan yang asal, iaitu barang jualan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contohnya kepada jual beli seperti ini ialah jual beli kambing yang terdapat bersamanya susu di dalam kantongannya, dan jual beli yang disepakati ialah jual beli kambing manakala susu dalam kantongnya adalah pelengkap. Maksudnya kalau kita beli kambing betina, ya, kita kata beli, kita ikut kilogram tinggi, kita tak perlu nak kata berapa banyak susu dia nak dapat. Betul tak? Sebab benda tu datang sekali dengan kambing itu. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itu saja. Kita buka kepada soalan sekejap, ya. Kita buka kepada soalan. Tuan-tuan dan puan-puan kalau nak tanya, boleh tanya dekat chat ni ataupun saya buka mikrofon semua. Macam mana nak buka mikrofon, saya pun tak tahu. Okey, tuan-tuan kalau nak tanya, boleh unmute tuan-tuan ni. Bagaimana? Okey, ada soalan, ya. Baik, ada soalan. Bagaimana keadaan kedai makan yang suruh makan kita dulu baru kira? Ya, ada unsur gharar kan? Memang ada unsur gharar, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, memang ada unsur gharar, tapi adakah gharar itu menyebabkan kerugian yang besar kepada kita? Ya, kalau ringan je tak apa. Ringan saja tak apa. Ya, tapi sebaik-baiknya kita sebagai peniaga kira dulu sebelum makan. Sebab apa, kalau dah makan, macam mana nak tahu dia makan apa? Itu gharar yang besar. Ya. Kira dulu sebelum dia makan, ya, ataupun kedai itu make sure orang kira dulu sebelum dia makan. Kedai juga kena make sure. Kita nak make sure susah, ya. Baik. Ada soalan. Soalan saya begini, boleh atau tidak bagi peniaga menyatakan hadiah atas pembelian yang menentukan had? RM50 baru dapat hadiah. Tak jadi masalah sebab hadiah itu bukan sebahagian daripada gharar, ya. Kita hadiah itu bukan gharar, tapi kalau kita katakan hadiah, kita kena make sure hadiah itu setimpal dengan apa yang kita cakap. Contohnya, dia beli kamu akan dapat emas, contohnya. Kamu akan dapat emas. Jadi emas tu kita kena tahu lah spesifikasi dia, berapa berat, apa semua. Kena bagi tahu elok-elok. Ya, kamu datang awal nak dapat hadiah, itu tak jadi hal sangat sebab dia bukan perniagaan, kamu, ya. Jadi kalau kita nak bagi hadiah, kita kena tengok situasinya. Contohnya kita bagi tahu anak kita, ya. Anak kita, kalau kamu dapat nombor 1, ayah bagi hadiah. Tak perlu bagi tahu sebab apa? Dia bukan satu kontrak jual beli. Kita tak perlu bagi tahu sebab kalau dapat yang kurang ke yang lebih ke tak apa. Tapi sebaik-baiknya kalau kita nak bagi hadiah, kita bagi tahulah spesifikasi dia. Ya, kalau tidak orang rasa macam kita nak ada helah nak apa ni? Nak suruh orang beli cara yang ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ada apa-apa soalan lagi? Sekejap, ya. Saya tengok dekat internet sekejap. Kalau ada soalan. Okey, ada soalan. Berkenaan dengan consignment cara kedua, harga barang telah dibayar dahulu. Bukankah bila pembekal membayar balik dikira jual beli pada majlis yang lain? Ya, kalau bukan, adakah cara pengurusan risiko itu? Baik. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok secara consignment yang kedua, kita bayar dulu kemudian kita refund balik. Baik. Masalahnya, isunya, siapa yang duk tulis kat skrin ni? Ya. Tolong Encik Kahar. Encik Kahar, anak ke duk tengok kat skrin ni? Kahar ke mana ni? Ya. Saya kena ban Kahar ni sekejap, ya. Ya. Baik. Cara yang kedua ialah kita bayar dulu consignment, lepas tu apa yang kita tak jual, barulah kita kata apa? Kita bayar, kan? Maksudnya aduh. Kenapa ni? Tak apa, ya. Sekejap, ya. Kenapalah orang buat macam ni? Sekejap, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ya, adalah gharar bila kita buat akad jual beli, kita bayar dulu. Sebab apa? Akad jual beli yang secara consignment cara yang kedua,
Cara yang kedua, sebenarnya harganya tidak diketahui. Harga finalnya tidak diketahui. Dalam akad jual beli, kita mesti tahu harga final masa akad tu. Tak boleh ditangguhkan. Tak boleh ditangguhkan. Baik, cara macam mana nak buat? Buat cara yang pertama. Ya, cara yang pertama ialah kita sign apa-apa kontrak. Kita mengatakan, kita janji apa saja kita jual, kita akan bayar pada dia. Itu je. Ya, sign satu kontrak. Saya dah hantar RM50, 50 barang. Ya, apa-apa saya jual, saya akan bayar pada kamu. Habis cerita. Ya, tak perlu bayar dulu dan kemudian refund balik dan sebagainya. Ya, yang tu menjadi harga tidak menentu. Ya, harga tidak menentu. Terima kasih Kak. Ya, kita tengok kalau ada apa-apa jawapan. Baik, ada soalan tak? Apakah insurans takaful termasuk dalam gharar? Gharar kerana kita memberi sesuatu yang tidak pasti tapi untuk okey, baik. Insurans dia gharar sebab apa? Dia pakai kontrak jual beli. Insurans pakai kontrak jual beli. Jadi kita tak tahu apa yang kita dapat. Itu gharar. Takaful dia tak pakai kontrak jual beli. Dia pakai kontrak tabaruk ataupun ta'wun. Dia tolong menolong. Jadi tak ada gharar. Tolong menolong bila pun kita boleh tolong menolong. Tak perlu nak bagi tahu bila kita nak tolong orang tu. Insurans konvensional yang gharar. Ya, yang gharar ada riba, ada judi dan sebagainya. Ya, insurans konvensional dia pakai kontrak jual beli. Takaful tidak pakai kontrak jual beli, jadi tidak terdapat gharar sebab kita dah tolong. Sama ada kita letak dalam satu tabung, bila orang tu nak dapat ditolong tak jadi masalah sebab itu adalah kontrak tolong menolong. Ya, takaful. Insurans konvensional adalah kontrak jual beli, jadi dia terdapat ketidakpastian kepada bila nak dapat subjek itu. Dan bila dia pakai kontrak jual beli dalam insurans konvensional, ya, kita bayar RM200, kita dapat RM10,000. Itu dah jadi riba sebab dia pakai kontrak jual beli. Takaful dia bukan kontrak jual beli, dia pakai kontrak ta'wun. Jadi takaful tidak ada gharar dalam tu sebab dia bukan kontrak jual beli. Soalan juga di internet, bagaimana jika pelanggan membayar lebih daripada harga yang kita bagi tahu? Pelanggan itu kata tips atau hadiah yang suka servis kat kita. Okey, itu tak jadi masalah. Itu hibah. Ya, yang kena pastikan ialah harga yang sebenarnya apa. Ya, dia nak bagi tips tak jadi masalah, itu hadiah. Melainkan kedai itu sendiri yang melarang bagi tips. Jangan bagi tips lah. Ya. Baik. Ada soalan? Ada soalan lagi. Bolehkah waranti tambahan dibeli? Boleh menjadi gharar ringan jika pembeli memberitahu akan kerosakan yang akan diganti. Baik. Waranti sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, baik. Saya telah menulis satu artikel di Facebook Lariba berkenaan dengan extended warranty. Waranti yang datang sekali dengan harga itu adalah jaminan. Itu adalah jaminan daripada penjual barang tu. Ya. Tapi bila waranti dibeli berasingan daripada harga ataupun kita ambil extended warranty, itu adalah mirip kepada insurans konvensional. Saya ambil mudah lah. Ya, ambil mudah nak cerita betul-betul. Kalau tidak banyak sangat. Ya, channel-channel yang ni. Baik, kalau dia bagi kita bayar orang kata apa? Kita bayar extended warranty, itu adalah insurans konvensional yang dilarang. Kalau dia kata jika penjual memberitahu akan kerosakan yang akan diganti, sama lah juga extended warranty. Extended warranty dilarang, secara umumnya dilarang. Ya. Jadi macam mana kalau kita beli secara berasingan, saya harap dielakkan. Dielakkan beri secara berasingan. Ya. Kalau tak ada pun nak buat macam mana? Sebab apa? Extended warranty itu mirip kepada insurans konvensional. Ya. Baik. Kita tengok soalan lagi kalau ada. Tak ada dah soalan? Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Tak ada dah. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada saya sendiri. Saya sudahi dengan tasbih kafarah, surah Al-A'raf dan sedikit doa. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والله أعلم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.